Alhamdulillah, sedikit bersyukur kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan pada kita sekali lagi pada malam ini. Siri kedua dalam kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Taala memberi kekuatan taufik dan hidayah kepada kita. Sampai kita dapat mempelajari kitab ini, kita dapat beramal dan dikurniakan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini, sebagaimana yang kita telah baca pada minggu yang lalu, tuan-tuan ada yang dah membaca sampai habis dalam seminggu, mana tahu ada yang nak khatam. Jadi sebagaimana saran saya, walaupun kita di sini mungkin baca beberapa muka beberapa halaman sahaja, tetapi tuan-tuan boleh membacanya seterusnya sampai habis, baru ulang lagi. Bagaimana yang kita bagi tahu bahawa Imam Ghazali beliau sentiasa mendoakan dalam kitab-kitab dia, sentiasa mendoakan pembaca kitab dia. Jadi bila kita selalu membaca, artinya kita termasuk dalam orang yang telah didoakan oleh Imam Ghazali. Penting tu. Jadi yang penting di dalam apa yang kita telah sentuh pada minggu yang lalu, pertama sekali Imam Ghazali di dalam mukadimah, Imam Ghazali inginkan kita ada beberapa ciri, 3-4 ciri. Yang pertama, ada minat yang tinggi. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh mencari ilmu. Yang ketiga, bercita-cita tinggi. Kemudian Imam Ghazali setelah dia menyebutkan tentang ciri-ciri tersebut, dia nyatakan tentang hidayah itu terbahagi kepada 2. Ada permulaan hidayah, ada penghujung hidayah. Dan hidayah itu terbahagi pula kepada zahir dan batin. Jadi untuk seseorang itu mencapai hidayah, dia perlu melalui hidayah, mesti berjalan ataupun memulakan perjalanannya. Sebab itu nama kita ni Bidayatul Hidayah. Kemudian Imam Ghazali setelah dia menerangkan tentang keperluan, kesungguhan dan sebagainya, Imam Ghazali mencadangkan supaya kita test diri kita sendiri. Dengan sembang, kata sembang itu kuat, cuba test jadi ke tak jadi. Jadi di dalam muka surat 2 tu, perenggan yang itu dia kata, maka dalam kitab ini saya akan sebutkan Bidayatul Hidayah supaya kau cuba mengamalkannya. Kemudian dia beri apa tahu? Dia beri keputusan siap-siap. Kau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Seandainya kita mampu, kita itu maknanya adalah kemungkinan untuk capai Bidayatul Hidayah atau untuk meneruskan hingga tercapai Nihayatul Hidayah. Jadi hari ini setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri yang perlu ada pada diri kita dan tentang niat perlu ikhlas, Imam Ghazali menceritakan tentang halangan. Iaitu kita baca muka surat 3, perenggan yang kedua. Cuba semua saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi darain amin. Dan syaitan sebenarnya sebelum ni dia nak bagi tahu perbezaan. Ada orang yang memang dia berniat, kalau kita belajar, kita beriman, niat kita tu yang dah maksudi wa Allah akan maksudi. Kalau betul niat tu, kita kena bersyukur. Dan dalam masa yang sama, kita akan lupa bahawa syaitan dia tidak doa. Sini kata
syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira engkau telah berbuat kebaikan. Nampak? Ini yang berlaku kalau tuan-tuan baca awal surah Al-Baqarah, cerita orang munafik. Orang lain kata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerosakan di bumi, mereka menjawab golongan munafik kata, kami bukan merosakkan, kami nak memperbaiki. Kan lain tu, maknanya lebih baik. Jadi ini kan yang perlu kita hati-hati. Maksudnya syaitan usahakan kepada hati kita, jangan campak dalam hati kita, merasakan yang kita buat tu adalah amal ibadat. Topiknya amal ibadat, tapi dalamnya itu dia yang susun. Yang tadi bagi contoh, saya ulang balik. Padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Macam mana itu? Maka dengan itu syaitan telah berjaya memberdayakan engkau dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebut di dalam ayat. Jadi Imam Ghazali ambil kefahaman daripada ayat surah Kahfi ini, ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita boleh baca ayat itu pada hujungnya, sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Dia lakukan perkara itu pada zahirnya baik dan dia menyangka benda baik, tetapi di dalamnya itu ada tipu daya syaitan. Macam mana? Imam Ghazali itu contoh. Ketika itu syaitan sangat pandai, dekat Imam Ghazali punya bahasa. Syaitan sangat pandai mengajari engkau. Dalam hati kita tu dia susun dalam hati kita, mengajari engkau akan kelebihan ilmu. Maksudnya kalau ada ilmu, datanglah berzikir, berzikir itu bagus, macam-macam lah dia punya budaya. Dan darjat para ulama, para awliya dan sebagainya. Dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan dari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau, ini budaya dia. Daripada seumpama sabda Nabi Rasulullah SAW yang bermaksud siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya ataupun amalannya tidak bertambah, maka hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi maksudnya orang yang hanya belajar supaya dia dikenali sebagai seorang alim. Kalau orang bertarikat supaya orang kenal dia ada kekamatan contohnya, dia hebat, dia doanya mustajab, dia boleh terbang, boleh hilang ke apa kan. Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabda Nabi SAW, bermaksud orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Maksudnya ilmu tu dia jawab orang, tapi dia sendiri tak dapat manfaat daripada ilmu dia itu, mana tidak boleh menyelamatkan dia daripada api neraka ataupun dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Maksudnya, dia ada ilmu, tapi manfaat ilmu itu mungkin dapat pada orang lain, tak dapat pada diri dia sendiri. Jadi, di sini kita faham bahawa ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Jadi, Rasulullah minta berlindung daripada ilmu yang tidak mempunyai manfaat. Walaupun pada zahirnya ilmu itu ilmu agama. Contoh, ada orang belajar agama, dengan sebab dia belajar agama, dia berdebat, bergaduh sama-sama. Tengok dalam TikTok, dalam waktu kan, sepatutnya orang belajar agama ni menyatukan umat. Kan Allah Ta'ala Nabi kita nakkan umat Muhammad ni bersatu baru. Tapi dia dengan pandai hadisnya, pandai Qurannya, orang yang ikut dia tu
Dan dia buta. Yang ni kata yang ni kata yang ni gaduh sampai bunuh pun ada. Ini belajar agama. Jadi ilmunya itu tak beri manfaat kepada dia dan tak memberi manfaat kepada umat. Kita nak ilmu itu memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada umat Islam. Kemudian lagi, dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah SAW. Ini cerita dalam Isra Mi'raj. Aku melalui pada malam Isra dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi percaya Imam Ghazali, maka hati-hatilah engkau wahai saudaraku. Ini kata Imam Ghazali, bahasa itu cantik. Jadi tipu daya syaitan. Jadi di sini bila kita baca ini, maka kita dapat faham kenapa pentingnya kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bila kita baca A'udzubillah itu, semasa kita baca A'udzubillah, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala tipu daya, segala bisikan, segala langkah. Kalau kita baca dalam Quran, syaitan ini untuk menghasut kita, untuk tipu kita, dia bukan kalau kata nak ajak kita buat maksiat, dia bukan terus ajak kita jom pergi pub. Dia akan susun langkah. Sebab tu di dalam Quran dia kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa khutuwat? Janganlah kamu mengikut jejak langkah. Jadi kita faham di sini syaitan dia susun step. Dia umpan kita dulu. Umpan makan akan tarik step kedua. Makan lagi mungkin disusun sampai 1000. Yang penting hujung selesai. Jadi kita kena faham. Jadi di sinilah pentingnya kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlindung daripada syaitan. Dan jangan sekali-kali kita merasakan diri kita ini boleh terselamat tanpa rahmat dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan sangat pandai memerangkap dengan bahasa Imam Ghazali. Jangan kita rasa saya dah bertarikat, saya dah berzikir, syaitan mesti tak boleh punya. Jangan kata kita Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam ni hebat tak hebat Nabi Adam? Allah Ta'ala kata wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu Allah Ta'ala ajar asma' semua, sampai malaikat pun belajar daripada Nabi Adam. Hebat tak hebat? Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam. Datang iblis, ditipu. Macam mana ditipu? Dia bersumpah kepada Nabi Adam. Dia kata demi Allah. Dan Nabi Adam bilang, ini bersumpah dengan nama Allah. Betul, takkan tipu pula. Dia ditipu. Dia kata kalau Allah Ta'ala tak bagi makan pokok dalam syurga ni, pokok bukan apa, dia kata kalau engkau nak kekal dalam syurga, kau makan pokok tu. Padahal dia balik, kalau nak kekal dalam syurga, jangan makan pokok tu. Dia bersumpah dengan Nabi Adam. Dia kata kau nak kekal, kau makan pokok ni. Jadi Nabi Adam dia dia bersumpah dengan nama Allah ni. Jadi tipu daya syaitan tu terlalu licik. Di sini kita kena berguru-guru, kita akan membantu. Itu pentingnya mursyid di dalam amalan kita, amalan tarikat. Sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Ini dia. Insan dalam tarikat dia juga kadang-kadang kita memang kita sebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, tapi kadang-kadang dia main juga hati kita. Jadi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka celaka bagi si jahil sekali, celaka kerana ia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali. Celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Tengok, maknanya berat bila kita dah bertarikat dah tahu ni, kita kena tambah
berpegang pada apa yang kita dah tahu. Kemudian Imam Ghazali selepas itu dia menceritakan bahagian-bahagian golongan manusia ini, dan ketahuilah bahawa manusia dalam menuntut ilmu terbagi kepada 3. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan negeri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keredaan Allah Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Dia gunakan ilmu dia ataupun kepandaian dia ataupun ilmu yang dia belajar itu untuk mendapatkan habuan dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan sebagainya. Maka orang ini adalah sedangkan dia sendiri menyadari, maksudnya dia tahu yang niat dia itu salah, menyadari niatnya yang buruk ini, dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Dia kata Imam Ghazali, orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jika dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi di sinilah kita perlukan sentiasa bimbingan daripada guru kita. Kita perlukan sohbat rakan-rakan kita untuk supaya membetulkan niat kita. Dan yang Imam Ghazali suruh kita perhatikan pada golongan yang 3. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Ini kadang-kadang dalam tasawuf, dalam tarikat ini dia menggunakan ilmu tarikat ataupun label tarikat itu untuk mengumpulkan. Kita boleh tengokkan macam-macam yang ada dalam masyarakat kita ni, menjual nama-nama tarikat, nama-nama ahli tasawuf sebagai untuk mencari habuan dunia dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, ini yang boleh kata ni, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya, dia merasakan dia hebat. Ini selalu Tuan Guru cerita kawan Tuan Guru dulu, tak semayang, tak apa kan. Kalau siapa yang dengar kisah Tuan, tapi dia merasakan dia betul-betul. Kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama, maksudnya pakaiannya, amalannya. Dia berbicara seperti bicara ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak, loba dan menghimpunkan kekayaan dunia. Maksudnya dia tidak mampu membuang sifat-sifat mazmumah daripada hatinya. Jadi ini golongan yang ketiga. Jadi golongan yang tertipu. Kemudian Imam Ghazali seterusnya mendatangkan satu petikan ayat Quran di situ, surat 7. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Ini bagi kalau ulama-ulama yang capai ilmunya hebat, tetapi ditinggalkan amalan ataupun beramal dengan ilmunya, ataupun kita sendiri pun kadang-kadang kita bercakap, kalau orang Melayu kata cakap tak seluruh fikir, Cina cakap tak seluruh fikir. Ini tadi lima taquluna ma la taf'alun. Di sini juga kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang selalu kita baca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bermaksud, ya Allah, Engkau bantu. A'inni maksud, ya Allah, Engkau bantu. Bantu apa? Pertama, ala dzikrika,
untuk ingat Allah Ta'ala, wa syukrika, dan untuk menjadi hamba yang bersyukur, wa husni ibadati, dan melaksanakan amal ibadat yang baik. Jadi kita minta, sebab kita tidak mampu untuk melakukan. Kita ni sebenarnya berada pada la haula wa la quwwata illa billah. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bermaksud selain daripada darjat, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada darjat. Maksudnya Rasulullah kata ada lagi orang yang lebih aku bimbang, lebih daripada darjat yang aku bimbang. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama su, yakni ulama yang jahat. Maksud jahat di sini, dia pada zahirnya nampak orang alim, tapi pada batinnya sifat-sifat mazmumah dia itu mengajak orang lain itu mempunyai sifat, maknanya tidak mengajar orang macam mana nak buang sifat-sifat mazmumah. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama su ini, su maksudnya jahat, walaupun dia pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seorang itu lebih berkesan daripada percakapan orang awam, lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan nafsu. Kita pindah kepada penelitian yang bawahnya. Namun demikian, nafsu amarah, ini yang dikatakan tingkatan nafsu itu maksudnya orang yang alim macam mana pun, kalau dia masih pada tahap nafsunya, tahap amaratul bisu, maksudnya dia masih lagi duduk pada tahap, walaupun ilmunya banyak. Kita boleh contohkan Iblis sebelum ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan ibadat, dia mempunyai pengetahuan tentang Allah, dia mempunyai pengetahuan tentang syurga, tentang neraka, ilmu sangat hebat. Tapi jahatnya hati dia itu, sifat mazmumah dia itu, Allah Ta'ala tunjukkan apabila Allah Ta'ala tidakkan dia sujud kepada Nabi Adam. Dia ingat, dia kata anak khairun minhu, aku lebih baik pada dia, takkan aku sujudkan dia. Jadi di sini baru nampak apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Nah, ini orang yang macam ni lah yang Imam Ghazali suruh kita hati-hati, supaya kita jangan jadi atau jangan terpengaruh, atau jangan terpedaya, atau jangan tertipu dengan apa sahaja bisikan syaitan. Dan syaitan memang sentiasa menghasut. Kalau apa yang saya pernah baca kitab ringkasan daripada kitab Minhajul, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidi, dia kata syaitan ni dia susah nak masuk dalam hati kita. Dia nak masuk, dia nak bisik, susah untuk hati kita ni dikawal. Tetapi syaitan dia tahu lorong-lorong, maknanya hati kita dia macam ibarat macam handphone lah, handphone pakai apa, guna Selcom ke, guna Digi ke, guna Maxis ke, kawasan ni ada Digi, dia tahu. Jadi melalui itu dia boleh masuk. Dalam kitab tu dia kata, apa dia ciri-ciri tu? Syaitan akan tengok kalau kita ada ciri menyamai dengan dia, maksudnya sifat kesyaitanan tu, apa contohnya hasad dengki, takabur, ada sifat tu dalam hati kita, dia akan masuk lagi tu. Jadi sebab itu yang itu kita potong, lain itu kita potong. Kalau tak potong lain itu, situ dia akan masuk. Dengan sebab itulah bila orang itu ada sifat takabur, daripada sifat takabur itu akan naik sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi kita potong. Sebab itu pentingnya tadi kan, nak potong lain syaitan tu, supaya dia itu jangan masuk, jangan
dan dia mampu menembusi hati. Bukan senang tu, tapi dengan menghadapi masalah tadi, contoh macam ni senang, simple. Masalah dia simple saja. Dia kata ibaratnya hati kita ni, dia kata kalau kamu berjalan, tiba-tiba kamu berjalan, sedangkan masa kamu berjalan tu kamu bawa daging, makanan daging. Kemudian datang seekor anjing yang lapar. Anjing tu lapar, dia nakkan daging pada kita. Jadi kalau kita halau dia, kan, kita halau, dia mungkin pergi sekejap, tapi dia akan datang balik. Jadi macam mana kita nak halau terus anjing tu? Jangan bawa tu makanan dia tu, kita mesti bawa. Jangan kita ada pada kita. Begitulah syaitan. Kalau dalam hati itu ada makanan dia, maksudnya sebab kat rumah tu ada, halau zikir macam mana pun, dia tetap akan datang. Sebab ada dia nampak, oh di sini boleh kan. Masa kita zikir tu, dia keluar tak, tapi datang balik. Jadi kena buang itu, barulah zikir itu akan memberi kesan kepada hati kita. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kita berzikir, Allah Ta'ala, ini janji Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kan? Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu orang yang beriman berzikir dengan zikir yang banyak. Hasil daripada zikir yang banyak itu, Allah Ta'ala akan yukhrijakum binadh-dhulumati ila nur. Allah Ta'ala akan mengeluarkan kamu daripada gelap zulmat kepada terang nur. Ini pentingnya menghadiri majlis tawajuh, berzikir hari-hari yang Tuhan dulu pergi Suluh 10 hari kita berzikir, kan. Zikran kasiran, tuan-tuan kat rumah boleh capai ke zikran kasiran? Kalau Suluh insyaAllah, kalau bersuluh pun tak boleh sampai zikran kasiran, tak tahu kat mana lagi boleh capai. Sebab kita 10 hari itu memang tak berhenti. Jadi mudah-mudahan suluk itu adalah salah satu wasilah, cara untuk kita capai ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sama juga dengan ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat tu tuan-tuan duduk di rumah masa kerja boleh buat. Kalau tuan-tuan mungkin boleh buat, saya rumah tak lepas, sambil zikir lepas subuh pun, atau cungap-cungap dengan biasa, kan, nak dapatkan 1000 takdir. Kalau ganggu dia lepas subuh mesti 1000 takdir. Itu pun kalau dapat, alhamdulillah, kena sujud syukur. Tapi di dalam sujud memang itulah lambang ataupun itulah ciri orang yang bersuluk, iaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi suluk itu adalah gambaran dengan Quran tentang ahli zikir itu sebenarnya ada di dalam suluk. Kemudian kita berpindah kepada perenggan yang bawah sekali itu, muka surat 8 bawah tu. Ini setelah Imam Ghazali memberi menerangkan tentang cabaran, tentang apa semua, kemudian ditimbulkan masalah. Dia kata apa? Maka apabila engkau bertanya, apakah itu hidayatul hidayah? Nak selesai masalahnya macam mana? Katanya, permulaan dia, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Jadi Imam Ghazali letakkan kitab ini supaya kita buat eksperimen pada diri kita sendiri. Jadi tasawuf ni dia bukan nak tuduh orang, nak tengok orang, dia nak cermin diri sendiri. Boleh tak awak buat? Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Maksudnya kita mengamalkan semua rukun Islam dengan sempurna. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin. Maksudnya kita capai pada ihsan. Dan syurga itu tidak akan tercapai kecuali dengan takwa.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran perkataan ittaqullah. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Maksudnya kita yang berusaha. Dan Allah Ta'ala apabila di dalam hadis kursi, nanti ada hadisnya, apabila kita berusaha sedikit, Allah Ta'ala akan bantu dan Allah Ta'ala akan kurniakan lebih banyak kepada kita. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Jadi berasaskan kepada dua ini, Imam Ghazali buat kitab ini. Jadi kitab ini untuk macam mana kita nak menjunjung perintah Allah dan macam mana kita nak meninggalkan larangan Allah. Kalau kita berjaya, berarti kita dah capai takwa yang zahir ataupun kita dah capai hidayatul hidayah. Maka dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian. Jadi kita masuk pada bahagian yang pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Nah, jadi di sini Imam Ghazali intro dulu. Intro di sini. Jadi yang pertama Imam Ghazali kata, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada dua. Maksudnya Imam Ghazali nak beritahu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maksudnya apa yang patut kita laksanakan ada dua jenis. Yang pertama fardu, iaitu wajib, dan ada yang sunat. Jadi perintah Allah Ta'ala itu ada yang wajib kita buat, ada yang sunat. Apa bezanya? Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Itu asas. Jangan kita meninggalkan yang fardu semata-mata ataupun dengan sebab nak melaksanakan yang sunat, yang fardu itu kita tinggal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Maksudnya apabila seseorang itu hanya melaksanakan yang fardu, macam ada seorang sahabat Nabi tadi, ya Rasulullah, kalau aku setelah syahadah aku menunaikan salat, puasa, zakat, adakah aku akan masuk neraka? Kata Rasulullah, ya. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala fardukan pada kita, kalau kita laksanakan dengan sempurna, insya Allah, janji Allah dan apa yang diberitahu oleh Rasul, kita akan dikurniakan syurga. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Maksudnya amalan sunat itu adalah amalan yang digalakkan. Tapi jangan kita mendahului perkara yang sunat, meninggalkan yang wajib. Kemudian hadis ini, hadis kursi ini agak panjang. Cuma saya nak sebutkan di sini. Kita baca artinya. Allah Ta'ala berfirman. Apa beza antara hadis kursi? Hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman. Ayat Quran pun Allah Ta'ala berfirman. Apa beza? Bezanya mudah saja. Firman Allah yang Quran itu lafaz dan maknanya daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim itu turunnya macam tu. Berapa huruf, 19 huruf, maknanya turun sendiri macam tu. Nabi tak tambah apa-apa. Hadis kursi adalah wahyu yang Allah Ta'ala campak dalam hati Nabi. Kemudian Nabi yang luahkan perkataan. Maksudnya lafaznya daripada Rasulullah, maknanya daripada Allah Ta'ala. Itu beza. Jadi hadis kursi kita tidak boleh nak baca dalam sembahyang. Kan ini firman Allah, ada pula yang baca dalam sembahyang, tak boleh. Hadis kursi tak boleh, sebab hadis kursi itu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Quran boleh. Jadi Allah Ta'ala beriman dalam hadis kursi, tidak ada suatu perkara yang dari sesuai untuk hamba-Mu menghampirkan dirinya kepada-Mu. Dari sini Allah Ta'ala sebut hamba dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan. Jadi di sini yang menunjukkan bahawa
Allah Ta'ala sangat gembira, sangat suka apabila kita melaksanakan fardu atau kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Kadang-kadang bila kita membaca kitab tentang kelebihan, kadang-kadang kita nampak yang sunat tu macam lebih besar, dia punya kelebihan daripada yang fardu. Itu silap. Besar mana pun kalau kita baca dalam kitab tu, amalan ke, sembahyang ke, sekali-kali tidak akan sama dengan fardu. Dia mesti fardu yang diutamakan. Yang aku fardukan ke atas mereka. Kemudian sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat. Jadi di sini kita kena faham, wala yazalul abdu, maksudnya di sini orang yang Allah Ta'ala kasihi itu adalah orang yang capai maqam ubudiyah. Sebab Allah Ta'ala sebut sini hamba, maksudnya seseorang yang hatinya itu merasakan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang selalu Tuan Guru memberi kita penerangan tentang ayat contoh surah Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala gunakan situ Maha Suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Persoalan itu kenapa Allah Ta'ala tak sebut Rasulnya ke Nabi-Nya ataupun Nabi Muhammad nama, tapi Allah Ta'ala sebut bi'abdihi. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu capai maqam ubudiyah, maqam ubudiyah ni dia merasakan dirinya adalah sebenar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia capai di situ, maknanya dia terbukti dia itu benar-benar ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Di situ Allah akan pilih dia. Jadi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang paling utama dalam ibadat kita adalah merasakan kehambaan. Walaupun sembahyang kita 2 rakaat dengan penuh rasa kerendahan diri dan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat yang kita tidak merasakan itu. Ataupun mungkin dalam bila kita dapat melakukan sembahyang yang banyak, mungkin hati kita rasa ujub. Oh, rasa aku Masya Allah hebat dapat sembahyang ratus-ratus rakaat kan. Kita rasa ujub. Ini sangat penting. Jadi daripada hadis ini kita dapat mempelajari bahawa dalam kita beribadat, perlulah kita menyertai, sertakan dalam hati kita rasa ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak dapat rasa ubudiyah? Di dalam kita berkaitan sangat mudah. Maknanya jalan itu ataupun caranya tetap diajar oleh guru kita sentiasa, Tuan Guru sentiasa mengingatkan kita, iaitu merasakan wujud Allah, merasakan keagungan dan kesempurnaan Allah. 3 nampak mudah, tapi susah kita nak praktis. Jadi dengan banyak kita, caranya sebenarnya mudah juga. Dengan kita banyak mempraktis, kalau kita dah berzikir, kita dah bersujud, kalau kita perhatikan muraqabah yang diajar, dengan kita amalkan, tapi dengan syarat mesti kita latih. Dan maksudnya hari mesti kita latih. Ini boleh kita katakan kemahiran hati. Kita latih hati kita untuk dalam muraqabah. Dia bukan muraqabah masih berzikir saja. Muraqabah yang kita latih dalam zikir itu, paling utama kita nak guna masa solat. Dan kalau kita berjaya gunakan solat, kita akan istilah dalam solat. Kenapa kita kata dalam Quran kata wa aqimus salat, dirikan solat. Kenapa diri? Kenapa tidak solat kamu? Kenapa ada perkataan dirikan? Solat ada satu benda yang tak berdiri, ditegakkan. Artinya elemen di dalam solat itu perlu kita tegakkan. Apa dia? Mudah saja. Bukan Tuan sebut wa aqimis salat diri kan? Setelah itu dirikanlah solat untuk ingat aku.
Jadi untuk ingat Allah SWT, kalau tidak perjalanan macam murakabah. Karena orang cerita, oh kita ni sentiasa perlu murakabah Allah Ta'ala. Karena macam mana saya nak murakabah macam mana? Dia tidak boleh share macam ni dalam majlis. Mesti kena masuk suruh praktis. Kita sahkan. Dulu kita kata, betul lah orang yang murakabah ni dah betul, teruskan. Siapa nak sahkan kalau dia sendiri tak faham? Jadi itu pentingnya bersuruh. Bila kita bersuruh, mana Tuan Guru dah bagi kita kunci. Zikir macam mana? Ni dia. Jangan zikir kita dalam awak boleh cakap ni betul. Ini untung. Kalau tidak, kalau kita tak bertarikat, siapa nak sahkan? Siapa nak sahkan perjalanan kita, zikir kita? Kan? Jadi di sini untungnya kita dengan murakabah yang kita latih. Murakabah inilah yang membantu kita dalam solat. Dan inilah juga yang dia akan berkembang dalam hati kita dan kita akan gunakan dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya kita berpindah dari hadis tadi, tuan-tuan boleh baca ya. Apabila seseorang hamba itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semasa itu dalam hadis ini menyatakan pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya, semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia telah buang segala kehendak soal hamba. Apa maksud hamba? Ini kita tengok manusia dengan manusia. Kalau saya menjadi hamba kepada seorang, maksud saya ni hamba, maksudnya saya ni tidak ada apa-apa kepentingan. Kalau macam kita bekerja dengan majikan, kan, majikan tidak akan bayar gaji kepada kita. Malah kita bekerja dengan tujuan kita dapat dibuat. Seorang hamba, dia bekerja tidak ada detik dalam hati dia nakkan dibuat. Sebab apa? Sebab dia tu milik Tuhan dia. Dia tidak ada hak untuk mengambil Tuhan. Jadi sekarang cuba kita lihat, selama ni kita beribadat kepada Allah Ta'ala, seorang hamba kan, seorang pekerja ataupun buruk yang nakkan dibuat. Nampak kasih buat dulu dari itu kan. Kita punya tahap kehambaan itu tak ada, tak sampai. Jadi di sini apabila seseorang itu sampai tahap kehambaan, maksudnya dia buat itu memang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan tidak ada lagi dalam hati dia tu merasakan dia tu berhak menerima apa-apa saya hamba. Sebagaimana contoh yang ada dalam hadis menceritakan soal Bani Israel yang telah beribadat sekian lama, datang malaikat beritahu dia, kamu ni ahli neraka. Dia kata, itu bukan hak aku, ni aku semuanya sampai tahap itu. Jadi apabila seseorang itu dah buang apa kita maksud, maknanya keakuan. Keakuan. Kalau dalam kitab tasawuf ini anania. Anania itu maksud keakuan. Buang itu baru dah boleh minta menjadi seorang hamba. Ini semua dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala dah berikan zikir yang banyak akan mengeluarkan kita pada masa rumah itu kita boleh berpindah. Kita pula untuk dah ada zikir, ada guru musik yang membimbing. Ini memang satu nikmat yang paling besar. Jadi apabila seseorang itu dapat membuang keakuan, maka dia akan layak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia telah membuang diri dia, hanya Allah sahaja. Yang ini sebenarnya nafi isbat, sepatutnya nafi isbat tu. Kita dah duduk menjadi pemujang lah, kan? La maksudah illallah, kan? Nafi isbat kan itu yang diberikan. Sepatutnya orang yang lepas nafi isbat tu duduk pada makam ubudiyah. Jadi semasa itu, maka dia itu dipandu oleh Allah SWT. Sebab dia dah buang semua kehendak diri dia buang. Yang diletak adalah hanya kehendak Allah Ta'ala sahaja. Jadi semasa itu dia buang semua Allah Ta'ala diri dia. Di sinilah bermaksud
pendengarannya, penglihatannya, gerak-gerinya, lidahnya, semua dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berpindah kepada muka surat 11 perenggan yang kedua. Dan engkau, wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu bermula dari pagi sampai ke petang. Ini dia. Ini kunci dia. Jadi tuan-tuan, bila saya baca ni, saya terfikir maksudnya Imam Ghazali sebelum dia nak cerita macam mana nak bangun tidur, apa adab-adab nak bangun tidur, nak baca, seolah-olah Imam Ghazali suruh dulu. Betul baca ni, pandai. Dan engkau, wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, tak dapat, kecuali dengan menguasai hati. Kalau tak bersuluk, macam mana kita nak kuasai hati? Ingat Allah Ta'ala kan? Suluk, dalam suluk tu ada usaha untuk kita menguasai hati kita. Sebab bukan sekali. Yang kedua, dan seluruh anggotamu. Kalau suluk kan, kita zikir itu dihantar bukan saja Latifatul Qalbi, dihantar ke seluruh penjuru, kan? Seluruh liang, seluruh sel tubuh kita. Itu kekuatan. Dan orang yang sekeliling kita pula semua memiliki. Tak sama dengan duduk pasar, kan? Orang sekeliling kita ni duduk sembang, menjerit dan lain-lain. Jadi kita 10 hari itu berada, kita berzikir dan orang sekeliling kita berzikir, kita duduk dalam lautan zikir. Ini pentingnya. Dan pada sekalian masa, maksudnya keadaan kita ni menguasai kita, menguasai semua masa dia. Dan nafasmu, maksudnya keluar nafas kita itu, kita buat tak ada semua bermula dan sampai kelam. Itu saya kata ayat ni sebenarnya ayat untuk suluk. Jadi mana pada saya lah Imam Ghazali kata suluk dulu, untuk amal. Kena buat. Sebab ni kena amal yang suluk tadi. Dan ketahui yang ni lah, ini kepentingan. Jadi tadi sebut maksudnya untuk capai tu, inilah caranya. Sebab dia dah buat. Imam Ghazali dia buktikan. Di tingkat Imam Ghazali sebelum menulis ni, dia duduk sebagai, dia kata sebagai naik chancellor atau chancellor di Universiti Nizamiyah. Dia jadi ketua di situ. Tinggal tu semua. Maknanya kalau katakan boleh bersama, dia boleh amalkan ini dan boleh melaksanakan tugas harian, tentu dah tinggalkan. Tinggal bukan 10 hari, 10 tahun. Imam Ghazali. Jadi ini menunjukkan dia dah buat dan ini hasil. Kalau kata eksperimen, inilah hasil eksperimen dia. Maknanya kau nak buat, aku dah buat dan terbukti pada dia. Selepas 10 tahun dia kata ni, ini hasil daripada apa yang buat. Dan bukan Imam Ghazali seorang, kita akan lihat ulama-ulama lain tak boleh juga. Kalau kita buka kitab hikam, mesti ada menyatakan tentang khalwah, tentang uzlah, tentang kalau kita keseluruhan. Kemudian didetailkan lagi, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia menyelidiki segala yang ada pada zahir dan batinmu. Yang ini kalau dalam suluk kita panggil apa? Dalam suluk kita panggil apa? Muraqabah apa? Ada sama dengan hadiah. Ayat satu lagi. Mutlak lagi. Bukan ayat mutlak. Ayat mutlak lagi. Muraqabah mutlak ni maksudnya muraqabah semata-mata muraqabah. Maknanya apa itu? Muraqabah biasa. Jadi macam mana kita nak capai ni kalau tak suluk? Apa saya kata Imam Ghazali dalam poin dia macam nak suruh kita pergi suruh dulu. Dia galakkan untuk
seseorang itu menjalani dalam akhirat itu kenapai sebenarnya balik dan ketahui tak. Maksudnya ketahui maksud kita kena rasa. Maksudnya nak rasa ni semua dalam suluk kita diajar dan dipraktis dan disahkan. Awak buat jadi rasa macam ni, okay, lepas tu aku macam mana rasa. Senang betul, boleh pergi universiti mana pun ada, pergi mana-mana institusi tinggi mana boleh, tak ada ajar yang macam mana muraqabah, tanya boleh. Awak macam mana rasa sikit. Ada tuan-tuan pergi jumpa sekolah mana tak ada, dalam negara ke luar negara ke atas bumi ke atas langit tak ada. Suluk dah satu-satu ni institusi yang mengajar macam mana nak muraqabah. Macam mana orang kata tak penting tak, itu yang soalan kita kan. Kenapa orang kata tak penting mereka, sedangkan di sini jelas dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui, memang betul-betul sama dengan muraqabah mutlak. Apa dia? Mengetahui segala yang ada dalam hatimu kan, dan dia melirik segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu, dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian. Jadi maksudnya sebenar ini adalah perintah kepada muraqabah mutlak. Ini saya kata kita ni memang sebenarnya hasil daripada suluk. Sebenarnya sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Yang ini bila kita, dia adalah mainan muraqabah ini yang kita belajar dalam suluk. Dia tuan guru ataupun yang mengajar tu dia teori. Muraqabah mutlak tu di sini. Jadi kita rasa, nak latih rasa tu macam mana kita sedang berada di dalam hukum, macam mana rasa. Saya cakap kan, mana kita duduk ni, kita nak rasa macam mana yang dikatakan hukum. Maknanya berhenti ingatan selain daripada Allah Ta'ala, macam mana rasa. Kita buat dan kita rasa, kita laporkan rasa. Betul. Jadi rasa itulah yang kita kena mahirkan sehingga perasaan itu mudah untuk kita gunakan. Contoh ketika nak solat, ketika solat kita boleh gunakan hukum itu sebagai untuk mencapai khusyuk. Kalau tak belajar hukum, macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak berhenti kan selalu dipersoalkan. Macam mana saya nak solat? Kalau tak cerita, awak mesti hukum fardi. Hukum fardi maksudnya awak mesti berhenti, selain berhentikan ingatan awak. Maksudnya ingat yang lain tu awak berhentikan, tetapi ingatan tu fokus pada Allah Ta'ala. Macam mana kalau dia tak tahu hukum? Berang lah macam mana berbunyi mulut, tak akan dapat. Melainkan kata pergi ilit, duduk sekolah ni, rakau hukum. Itu dah cara dia. Memang tak boleh tak lain. Sebab tu namanya tarikat maksudnya jalan. Macam mana nak capai nak ingat Allah Ta'ala. Diajar nak dah ada dia punya garis pada, ada sukatan. Silibus tu dah ada. Tu tuan guru kata nak syar'i kita ni, silibusnya tersusun canggih. Hanya orang yang tahu. Macam tuan dia kata sebelum dia tarikat macam lagi Ahmadiyah 6 tahun, dia tak tersusun macam ni. Kita 10 hari, tapi 10 hari itu disusun. Zikir ni, pola tipu, nanti terasa. Jadi pergerakan tu macam tuan dia hidup lagi hebat. 7 tahun nanti kan 7 tahun yang sama dengan kita. 7 tahun nanti Nabi sebab. Jadi ini ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya suluk dan betapa hebatnya perkara suluk dan betapa bermanfaatnya suluk itu untuk kegunaan harian kita dan ibadat kita. Dan inilah satu-satunya dalam hidup kita bagi orang yang beragama, satu-satunya jalan yang Tuhan sebut jalan untuk capai pada ihsan.
Kalau tidak macam mana? Macam mana bila hadis itu kata anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Macam mana nak ajar orang? Kata, oh saya nak amal hadis ini. Macam mana ajar? Tapi kalau seseorang itu mahirkan hukum, dia sentiasa aman. Hukum ni nak mahirkan hukum 5 minit dah cukup. Tuan-tuan belajar bawa kereta berapa jam? 5. Nak dapatkan lesen yang bayar 1,600 kan? 1,600 16 jam. Sekarang tambah lagi 16 jam. Itu bawa kereta tu dapat 16 jam. Langgar lagi kan? Takkan hukum kita buat 5 minit. Yang apa tu belajar driver lesen untuk luluskan tu berapa jam kita belajar. Jadi hukum tu mesti kita buat. Mari kita kena latih setiap hari. Kita nak mahirkan tu. Contoh kita target bulan ni saya nak mahirkan hukum. Jadi ada masa hukum tu mesti dijalankan. Tak kira dah masa tu bawa kereta ke, jangan hukum tidur dah. Kita nanti tak. Jadi latihan hukum tu mesti sebelum solat ke, selepas solat duduk kita jalankan hukum tu. Mari kita praktis sampai dia mahir, sampai hati kita mahir hukum. Sama dengan muraqabah mutlak, sama dengan apa lagi? Muraqabah hadiah, muraqabah ma'iyah. Saya dulu masa saya belajar dengan Imam Sa'id, seorang murid kepada Imam Ishaq, dia kata bila baca Yasin duduklah dalam muraqabah ma'iyah. Dia kata macam tu. Saya berfikir macam mana kita latih muraqabah ma'iyah masa zikir. Tak reti macam mana. Kita fikir macam mana dengan muraqabah ma'iyah baca Yasin. Bukan muraqabah kita fikirkan. Rupanya kita tak latih. Macam mana kemahiran tu nak boleh datang? Saya ingat masa saya kecil dulu, kalau 12 tahun, abang saya yang sulung rahimahullah masuk tahfiz menghafal Quran. Dan saya ingat ayah saya, ibu saya pesan, dia kata sambil awak menghafal Quran tu awak ingat Allah. Saya kata macam mana kita nak menghafal, nak fokus, nak ingat Allah. Macam mana takkan satu benda, dua benda nak buat dalam satu masa. Sebab tak zikir, kita tak nanti. Dia sebenarnya zikrullah itu Allah Ta'ala jadikan boleh kita gabungkan dengan benda-benda yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala contohkan dalam kehidupan kita ni, paling susah dengan Allah Ta'ala ketika mana? Dalam kehidupan harian kita, dalam pekerjaan harian, dalam kerja yang paling susah. Saya rasa bisa orang nak kira untung rugi kan. Tapi cuba tengok Allah Ta'ala sebut, beri contoh. Rijalun, lelaki, banyak orang, manusia, la tulhihi tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Satu golongan manusia yang tidak direkakan hati mereka, la tulhihi tijaratun, perniagaan, bisnes ke apa benda, hatinya tak direkakan. Wala bay'un, jual beli, wala mana pun hatinya an dzikrillah. Kalau bagi orang yang tidak bertarekat, dia kata orang itu bila dia berjual beli, berniaga mengikut hukum syarak, artinya dia berzikirlah sebagai patuh. Pada zahirnya kita terima. Tapi bagi orang yang bertarekat, tak. Maksudnya sebenarnya Allah Ta'ala menggambarkan golongan ini adalah sama dengan golongan ulul albab. Apabila mereka telah mahirkan hati mereka dengan muraqabah, dengan wukuf, dengan ma'iyah, tengah jual beli itu hati dia sama saja.
Yang ini saya pernah terbaca dalam kisah Syekh Naqsyabandi. Dia kata, aku iri hati pada seorang lelaki yang aku jumpa di pasar sedang jual beli, tapi hati dia satu detik pun tidak lupa kepada Allah SWT. Maksudnya kata, orang yang dilatih zikrullah yang berkekalan, mahir hatinya berzikir kepada Allah SWT, dia akan duduk dalam zikrullah. Walaupun sibuk macam mana pun hatinya tetap. Jadi jam telah menunjukkan 9 malam. Jadi kita berhenti mulai. Jadi saya ingat yang ini yang paling penting. Selepas daripada kita habiskan sikit bahagian pertama ni, kemudian nanti tuan-tuan boleh baca sendiri tentang adab-adab bangun tidur dan seterusnya. Jadi di sini sesama sekali, sebenarnya kau sentiasa dalam perhatianmu tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk, alam yang zahir, dan di alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia. Ini seluruh tuan-tuan guru kebaikan ini. Dan tidaklah segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai langit dan bumi itu melihat dan mengetahuinya seperti firman-Nya, "Ta'ala al-a'yun Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kadang-kadang orang tu pandang dalam hatinya ada yang pandang sini sahab tu kan, Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Maksudnya di sebalik rahsia tu ada lagi yang Allah Ta'ala ketahui yang kita tidak ketahui. Kemudian akhirnya kata Imam Ghazali, maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Ini kesan daripada muraqabah. Bila seseorang itu berada dalam muraqabah ma'iyah, dia akan rasa malu kepada Allah Ta'ala, baik zahir atau batin, seperti adabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Ini Imam Ghazali memudahkan faham. Macam mana kita nak faham, nak menggambarkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya engkau menjalani dan bersyukur-syukurlah engkau menjalani adab-adab itu, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Maksudnya janganlah sehingga kita melakukan larangan Allah Ta'ala bila kita sedar yang Allah Ta'ala melihat, memantau kita. Dan janganlah sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendaki kehadiranmu. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala larang jangan kamu buat, dan apa yang Allah Ta'ala perintah jangan kamu tinggalkan. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan waktumu baik-baik dan engkau susulkan wiridmu, iaitu bacaanmu dari pagi hingga petang. Jadi ini salah satu macam mana kita nak kawal pergerakan, nak kawal diri kita daripada bangun tidur sampai tidur balik. Imam Ghazali mencadangkan kita mesti susun jadual, jangan kata orang ikut mesti kerana nak berjaya menjalani, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengawal diri kita daripada sifat-sifat mazmumah dan sebagainya, mesti kita atur masa kita supaya kita sedar pergerakan ataupun progres harian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka dengarlah nasihatku baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi bermula daripada nombor 1 ni ke surat 13. Tuan-tuan boleh baca, nanti kita akan baca secara ringkas. Sini semua doa-doa, kemudian doa-doa. Tapi yang penting kena mahirkan muraqabah. Muraqabah yang kita belajar dalam subuh tu, kita baca kitab ini, setiap pergerakan kita bermula daripada sekarang kena guna muraqabah yang kita belajar tu, kena praktis. Nanti kita akan tengok macam mana penghayatan yang berkait dengan Allah itu semasa bermula dari kita bangun tidur sampai kita tidur. Jadi cakap itu untuk hari ini, insyaAllah ada rezeki kita akan sambung dengan hadapan
Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.